Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 1 akan membuat pembentangan tajuk tutorial yang pertama, iaitu paparkan secara kritis kritikan terhadap teori manusia agung, The Great Man Theory yang dikemukakan oleh Thomas Carlyle. Sebelum itu, berikut adalah ahli kumpulan bagi pembentangan ini, iaitu yang pertama diri saya sendiri, Muhammad Hanafi bin Ismail, diikuti oleh rakan seperjuangan yang lain, iaitu Ahmad Rafiquzaman bin Muhammad Kashfullah, Nur Ainul Jannah binti Sukri dan Stanley Kwah. Baiklah, bergerak terus ke bahagian pengenalan. The Great Man Theory yang diasaskan oleh Thomas Carlyle merupakan satu aliran individu yang menekankan peranan dan sifat ketokohan seseorang individu yang menunjukkan faktor utama dalam perubahan besar di dalam sesuatu peristiwa sejarah. Manusia-manusia hebat ini memberi kesan yang hebat dan impak yang besar dalam sejarah, sama ada melalui perwatakan, karisma, kebijaksanaan serta tindakan mereka dalam mencetuskan sesuatu peristiwa sejarah yang berlaku dalam lipatan sejarah dunia ini. Tokoh-tokoh ini diangkat menjadi wira dalam sejarah mereka masing-masing kerana membawa satu episod ataupun menggerakkan sesuatu perkara dalam lipatan sejarah. Watak-watak ini juga membawa pelbagai impak, sama ada dari segi domestik maupun sempadan antarabangsa. Menurut R. Collingwood, perkara ini boleh diperkukuhkan bahawa beliau berpendapat tugas utamanya ialah meninjau dalam aspek atau pemikiran orang yang melakukan suatu pertindakan. Melalui teori ini, pembentang akan membincangkan dua aliran yang terdapat dalam The Great Man Theory, iaitu yang pertama Eventful Man dan yang kedua Event Making Man. Seterusnya, saya serahkan kepada ahli pembentang yang seterusnya untuk menerangkan dengan lebih terperinci berkenaan dua aliran tersebut. Event Making Man menurut Sidney Hook dalam karyanya The Hero in History, beliau menyatakan bahawa the event making man is an eventful man whose action are the consequences of outstanding capacities of intelligence, will and character rather than of accidents of position. Pernyataan ini bermaksud seseorang yang mencipta sejarah atau mencipta sesuatu peristiwa telah menggunakan peristiwa lampau dalam dirinya serta kecerdasan akal, kemahuan dan karakternya untuk membuat sesuatu tindakan. Event Making Man berkonsepkan individu yang mana seseorang itu telah menetapkan tujuannya terlebih dahulu dan kemudian menguasai keadaan demi membawa masyarakat ke arah atau haluan yang dikehendakinya. Tokoh yang dapat dikaitkan dengan Event Making Man ini ialah tokoh Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi atau nama sebenarnya Mohandas Karamchand Gandhi merupakan seorang lawyer, ahli politik dan penulis di India. Beliau juga merupakan seorang tokoh yang menentang dan memimpin gerakan nasional bagi menentang kekuasaan Inggeris di India. Gandhi merupakan antara individu yang penting yang terlibat dalam pergerakan kemerdekaan India, sehinggakan beliau telah mendapat gelaran Mahatma yang bermaksud The Great Soul yang telah diberikan oleh rakyat India. Tindakan beliau telah menarik perhatian dunia kerana doktrin yang digunapakai oleh beliau ialah protes tanpa kekerasan yang membawa kepada gerakan menuntut kemerdekaan melalui demonstrasi secara aman. Beliau telah dikaitkan dengan Event Making Man kerana perjuangannya yang amat unik, iaitu tanpa kekerasan. Perjuangannya bermula apabila Afrika Selatan bertindak bersikap prejudis dengan menghala beliau turun daripada gerabak kereta api hanya disebabkan oleh perbezaan warna kulit sahaja. Pada awalnya, beliau ingin menuntut keadilan secara bersemuka dengan membalas dendam. Namun setelah berfikir, dia sedar bahawa tindakan tersebut tidak akan mendatangkan apa-apa manfaat kepada dirinya dan tindakan tersebut hanya bersifat sementara sahaja. Jadi situasi tersebut telah menjadi pencetus kepada timbulnya falsafah baru yang digelar non-violence, iaitu tanpa keganasan, dan beliau mengamalkannya dalam kehidupan sendiri. Beliau juga telah menyebarkan mesej tuntutan keadilan itu di bumi Amerika Selatan dan sanggup untuk bermastaltin di sana selama 22 tahun.
Seterusnya, Mahatma Gandhi juga memimpin gerakan perjuangan yang sama di India dan berhasil mendapatkan kemerdekaan bagi negara India. India menganggap bahawa Mahatma Gandhi merupakan pemimpin daripada perjuangan rakyat dalam proses untuk mendapatkan kemerdekaan India daripada penjajahan British. Tindakan ini amatlah bersesuaian dengan konsep event making man, yang mana Mahatma Gandhi telah menetapkan tujuannya terlebih dahulu untuk memperjuangkan keadilan baginya, kemudian menyebarkan falsafah yang dibentuk tersebut kepada masyarakat umum untuk diikuti. Hasil daripada falsafah yang disebarkan oleh beliau, proses untuk mencapai kemerdekaan bagi negara India berlaku tanpa ada perbezaan dari segi agama dan suku yang berbeza. Bukan itu sahaja, selepas mencapai kesepaduan antara rakyat, Mahatma Gandhi bersama-sama dengan rakyat India telah melancarkan gerakan melawan tanpa kekerasan kepada pihak Inggeris. Dalam gerakan tersebut, beliau telah memperkenalkan istilah Satyagraha, iaitu kebenaran dan keteguhan. Akhirnya, setelah banyak perjuangan yang dijalankan oleh Mahatma Gandhi bersama-sama dengan rakyat India, telah membuahkan hasil pada tahun 1947. Apabila tahun tersebut, India telah memperoleh kemerdekaan. Maka jelaslah kita dapat lihat bahawa cara Mahatma Gandhi untuk menetapkan tujuannya terlebih dahulu dan menguasai keadaan demi membawa masyarakat ke arah kemerdekaan amat bersesuaian dengan konsep event making man. Menurut buku The Hero in History oleh Sidney Hook, the eventful man in history is any man whose actions influence subsequent development along a quite different courses than would have been followed if this action had not been taken. Okey, eventful man ni adalah pemimpin yang mana dia berada pada waktu yang tepat ataupun suasana yang matang. Ia agak berbeza dengan event making man, yang mana event making man ni tidak memerlukan suasana, tetapi perwatakan pemimpin itu sendiri telah membentuk suasana tersebut. Okey, eventful ni kita tahu yang suasana yang matang mampu mengubah corak ataupun pergerakan sesebuah revolusi ataupun gerakan lah. Okey, pemimpin yang pintar ini ataupun yang mampu mengambil peluang ini mampu mengubah sesebuah pergerakan. Okey, contoh kita dapat di sini seperti Padri Gapon, yang mana beliau membuat gerakan revolusi Rusia 1905, serta tokoh nasionalis negara kita sendiri iaitu Dato' Onn Jaafar, yang mana beliau diangkat menjadi eventful man disebabkan suasana yang matang sewaktu penentangan Malayan Union. Okey, sebagai contoh untuk eventful man ini, kami mengambil Dato' Onn Jaafar sebagai tokoh, yang mana kita dapat lihatlah sebelum kedatangan Dato' Onn Jaafar ini, banyak tokoh-tokoh yang lain ataupun persatuan lain seperti PKMM, KMM, API, AWAS dan sebagainya. Ada contoh tokoh yang lain seperti Abu Stamam, Dr. Burhanuddin, tetapi mereka ini tidak mampu mencorak ataupun mengubah landscape pada ketika itu. Tapi kemunculan Dato' Onn Jaafar ini, di mana pada waktu itu ataupun suasana yang matang, yang mana kemunculan Malayan Union telah membentuk suasana yang matang, yang mana Dato' Onn Jaafar ini bijak mengambil peluang. Okey, Dato' Onn Jaafar ini merupakan ahli masyarakat dan beliau lebih memahami keperluan masyarakat pada ketika itu. Jadi ini adalah salah satu faktor yang menguatkan penentangan pada ketika itu. Beliau juga telah menubuhkan kesatuan Melayu Semenanjung Johor, yang mana beliau mengatakan yang orang Melayu ini perlu bersatu untuk menentang British. Kalau tidak bersatu ataupun pecah belah, orang Melayu tidak akan dapat menentang British pada ketika itu. Dan pada tahun 1946, beliau telah membuat penentangan yang unggul, yang mana beliau berjaya mengumpul sebanyak 20,000 orang untuk menentang Melayu Union pada ketika itu. Okey, semasa pelantikan Gubernur Malayan Union iaitu Sir Edward King, Dato' Onn Jaafar ini telah meminta orang-orang Melayu untuk memakai lilitan putih di atas songkok supaya tanda pergabungan ataupun protes yang dilakukan untuk penentangan Malayan Union. Dan lilitan itu melambangkan duka cita atas pelantikan Sir Edward King. Okey, melalui peristiwa ini mereka ini telah membuat pemelawan dan melakukan pembujukan kepada Raja-Raja Melayu, yang mana Raja-Raja Melayu ini tidak menghadiri majlis pelantikan tersebut. Dan pada malam tersebut, Dato' Onn Jaafar Zakbar telah menguasai ganggang telefon di hotel stesen tersebut, dan hasil tersebut telah
membuat gagasan Melayu ini tidak terbentuk, dan berlakulah rundingan antara orang Melayu dengan Melayu Union, yang mana Melayu Union itu dibatalkan dan digantikan dengan sistem kerajaan persekutuan. Kenapa kita letakkan Datuk Onn Jaafar ini sebagai eventful man? Kerana beliau ini memilih untuk mengikut tindakan masyarakat ataupun suasana itu sendiri. Sebaliknya beliau tidak menetapkan apa yang harus dimiliki oleh masyarakat seperti tokoh-tokoh event making man yang lain seperti Adolf Hitler, yang mana beliau menetapkan penetapan sendiri untuk membentuk negara beliau sendiri. Contoh kita ada lagi Vladimir Lenin dan sebagainya. The Great Man Theory telah mendapat kritikan daripada beberapa sarjana, antaranya adalah seperti Herbert Spencer dalam karyanya iaitu Study of Sociology yang diasaskan pada 1873. Dalam karya tersebut, beliau telah mengutarakan hujahnya dengan menyatakan bahawa konteks sosial sangat memainkan peranan yang signifikan dalam kemenjadian sesuatu peristiwa jika dibandingkan dengan individu ataupun the great man itu sendiri. Buktinya, kita boleh lihat apabila kenyataan yang beliau tulis dalam karyanya yang berbunyi, there would still be the quite sufficient facts that he is powerless in the absence of the material and mental accumulations which his society inherits from the past, and that he is powerless in the absence of the coexisting population, character, intelligence and social arrangements. Ataupun dalam arti kata lainnya, suatu individu ataupun the great man itu sendiri tidak dapat menjadikan satu peristiwa itu hanya menggunakan faktor dalaman dirinya sahaja, tetapi ia juga bergantung kepada persekitaran sosial beliau. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Jadi sebagai kesimpulan, bawah tajuk The Great Man Theory, terdapat dua jenis teori, iaitu eventful man dengan event making man. Okey, apakah perbezaan eventful man dengan event making man? Okey, kalau eventful man, dia mempunyai kelebihan lebih besar, iaitu mempunyai suasana yang matang serta sokongan masyarakat. Manakala event making man, dia mempunyai tip permulaan lebih rendah, iaitu dia bergantung kepada tokoh untuk mewujudkan suasana perjuangan. Okey, dia macam ni. Kalau eventful man, dia tokoh-tokoh ataupun pejuang tersebut telah mempunyai syarat-syarat yang sedia ada, iaitu suasana yang matang ataupun sokongan masyarakat. Okey, dia hanya perlu mengikut flow saja. Dia hanya tentulah dia haruslah mempunyai usaha sendiri, tetapi suasana itu telah matang, dia telah sedia ada. Jadi tokoh itu hanya perlu mengikut flow ataupun mengikut semua syarat-syarat yang sedia ada untuk berjuang sesuatu perjuangan ataupun revolusi. Dan tokoh tersebut dibentuk oleh persekitaran untuk memimpin masyarakat, untuk membuat sesuatu pembaharuan, dan dia dianggap sebagai hero ataupun wira oleh masyarakat tempatan. Okey, sebagai contoh, Datuk Onn Jaafar, Li Shiming dia sebenarnya dia seorang maharaja kedua dinasti Tang. Dan kalau dia punya cerita, dia sebenarnya macam ni. Dia hanya menggunakan 800 askar telah menggulingkan pemerintahan bapaknya yang merupakan maharaja pertama dinasti Tang untuk dan mewujudkan sebuah pemerintahan yang agung, iaitu pemerintahan Chen Quan pada zaman dinasti Tang, pada zaman kuno Cina lah. Dan tokoh ketiga ni ialah Liu Xiu. Dia merupakan seorang maharaja pertama Eastern dinasti Han. Dan tiga-tiga tokoh ini mempunyai ciri yang sama, iaitu mereka merupakan eventful men. Suasana mereka telah matang dan mereka hanya mengikut sokongan masyarakat ataupun mengikut syarat-syarat tertentu untuk mewujudkan sebuah revolusi ataupun pembaharuan. Dan eventful men ni lebih kepada syarat suasana. Kalau event making man, dia bergantung kepada tokoh untuk mewujudkan suasana perjuangan, dan mereka haruslah berjuang untuk mewujudkan sebuah suasana ataupun untuk mewujudkan suasana syarat-syarat yang matang. Maksudnya, tokoh tersebut perlu bermula daripada zero, start from zero. Of course not zero at all, tapi sentimen-sentimen dalam masyarakat belum matang, belum sedia ada. Jadi tokoh-tokoh ini perlu mewujudkan ataupun menaikkan sentimen masyarakat tempatan untuk menjalankan sesuatu pembaharuan ataupun perjuangan. Sebagai contoh, Mahatma Gandhi
Vladimir Lenin dengan Dr. Sun Yat-sen. Mahatma Gandhi daripada negara India, of course. Vladimir Lenin revolusi Rusia dan Dr. Sun Yat-sen yang datang daripada China yang berjaya menggulingkan dinasti Qing ataupun menggulingkan pemerintahan monarki dan mewujudkan sebuah kerajaan republik. Dan teori ini lebih kepada peranan tokoh ataupun individu untuk menjalankan sesuatu pembaharuan ataupun revolusi. Okey, jadi sejarah tidak berkembang ke depan dengan tujuan yang pasti tapi bergerak sesuai garis lingkaran yang dinamikkannya terpengaruh oleh keadaan manusia. Ni dikatakan oleh Herodotus lah, ni quote dia lah. Jadi eventful man dengan event making man ni sebenarnya dia mengikut perbincangan apa grup kami mendapati bahawa sebenarnya dia 50% 50%, half-half. Dia haruslah balance. Sebab kalau ada usaha individu tetapi suasana itu belum matang ataupun tidak mempunyai syarat suasana, revolusi ataupun pembaharuan tersebut tidak akan jadi ataupun akan gagal. Sebaliknya, kalau mempunyai sebuah suasana yang matang tetapi tidak mempunyai seorang pun individu untuk menjalankan sentimen ataupun menjalankan pembaharuan itu ataupun memerintah pembaharuan itu, juga revolusi ataupun pembaharuan itu tidak akan terjadi. Sebagai contoh, saya bagi satu contoh. Kalau 100 regiment, 100 day regiment yang dijalankan oleh Maharaja Guangxi di China, dia telah gagal. Sebab apa? Sebab dia mempunyai individu tapi tidak mempunyai suasana yang matang. Dia tidak mendapat sokongan-sokongan daripada pembesarnya. Jadi kalau ada sokongan individu tetapi tidak mempunyai suasana matang, maka pembaharuan itu tetap akan gagal, tidak akan jadi. Jadi itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.